أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحياكم برحمته شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. Insya-Allah pada tengah hari ini kita berkongsi satu hadis. Cuma yang Ramadan hari itu kita tazkirah. Yang sebelum Ramadan tu saya baca hadis tak sempat nak habis, cuma tak sempat nak tengok balik. Jadi untuk pada hari ini kita masuk hadis yang lain dulu. Dan mungkin insya-Allah kita boleh sambung pada hadis yang lepas. Jadi hadis yang lain, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah thumma yamsahu wajhahu thumma yaqulu Allahumma a'inni ala munkaratil maut aw sakaratil maut. Hadis yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda hampir wafat dan di sisinya ada sebuah bejana yang berisi air. Dan baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana itu lalu menyapu mukanya. Sesudah itu baginda berdoa, ya Tuhanku, berikanlah aku pertolongan terhadap penderitaan maut ataupun sakratul maut yang sedang aku hadapi ini. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis yang kita baca ni hadis yang menceritakan salah satu perkara yang berlaku di saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni juga nak menceritakan bahawasanya sakratul maut ni adalah sesuatu perkara yang sakit. Dan perkara ni tak ada orang yang boleh bercerita, kerana hak mati hantar kat kubur tak balik. Kalau ada hak balik tu kita boleh tanyalah pengalaman mati macam mana. Macam orang kata kanser sakit tahap 4, tahap sakit apa semua. Dalam 100 orang, 1000 orang mungkin ada yang sembuh sakit dia tu. Jadi bila sembuh kita boleh tanyalah sakit macam mana. Tapi mati ni tak ada orang. Bila mati, alah, tak ada orang hak balik. Hantar kat kubur kira habislah. Dan kalau dia balik pun kita lari. Mana nak menangis lah.
siapa hati dah pergi dah apa semua, Tuhan sayang apa semua. Tapi kalau dia balik kat rumah, kita larilah. Tapi tak apalah, nak ceritanya menghadapi sakaratul maut itu ada sesuatu perkara yang sakit, kerana Aisyah sendiri menyaksikan keadaan Nabi SAW. Baik. Tentang hadis yang kita baca, yang pertamanya, hadis ni diambil daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah secara umumnya dan kita tahu semua merupakan isteri Nabi, maka dia digelar sebagai Ummul Mukminin, ibu kepada orang mukmin. Ibu kepada orang mukmin. Isteri-isteri Nabi ni setelah berpisah dengan baginda, maka mereka tak boleh berkahwin lagi. Mereka tak boleh berkahwin, dan dia telah menjadi ibu kepada orang mukmin. Salah seorang di kalangan mereka adalah Aisyah radhiyallahu anha. Mengenai kehidupan Aisyah ni, banyaklah dia punya keistimewaan dia, selain daripada merupakan isteri Nabi. Dan Aisyah mengatakan, di antara nikmat yang paling besar yang aku dapat dalam hidup ni ialah Rasulullah wafat di atas pakuan aku. Mana dia tengah paku Nabi, duduk di antara dada dia lah. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat yang paling besar yang aku dapat, iaitu air liur aku ini bercampur dengan air liur Nabi SAW. Di saat ketika mana Nabi lemah dah, dekat-dekat nak wafat, Nabi nak bersiwak, nak bersugi. Jadi adik Aisyah ni dia nampak macam Nabi duk minta sugi tu. Jadi dia, Aisyah minta supaya adik dia ni bawa, kemudian bagi kepada Nabi dalam keadaan lemah. Nabi bersugi, di hujung sugi tu dia maknanya keras lagi, sebab belum ni. Jadi Aisyah gigit lah. Aisyah kata, wahai Rasulullah, nak tak aku lembutkan dulu sugi ni. Jadi bila Nabi setuju, Aisyah ambil, Aisyah gigit. Siapa yang biasa tengok sugi tu, kalau kayu baru tu dia sakit lah, dia ujung tu dia keras, sehinggalah kayu tu jadi lembut. Aisyah gigit apa semua, barulah bagi pada Nabi SAW. Maka di saat tu kata Aisyah, di antara nikmatnya ialah air liur aku ini bercampur dengan air liur Nabi SAW. Itu di antara keistimewaan dan nikmat yang paling besar yang Aisyah sebut tentang berlaku pada diri. Antara yang lain juga ialah Aisyah ni banyaklah dari sudut hubungan suami isteri ni, kebiasaannya orang akan merujuk kisah Aisyah dengan Nabi SAW. Walaupun Nabi ramai isteri, tapi kisah-kisah romantik tentang contoh hubungan terhadap suami isteri, biasanya orang akan ambil kisah Aisyah dengan Nabi. Bahkan kumpulan nasyid apa semua tu dah buat lagu dah lah. Kita semua tahu dah, saya tak perlu cerita dalam hal tu. Kemudian yang keduanya, yang masyhur tentang diri Aisyah ini ialah peristiwa Ifki. Biasa dengar peristiwa Ifki, peristiwa yang berlaku fitnah terhadap diri Aisyah, yang disebar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mengatakan Aisyah telah skandal dengan Safwan bin Mu'attal, dan fitnah ni disebar di seluruh Madinah, sehingga para ulama berpendapat mengatakan fitnah ini seolah-olah Nabi sendiri termakan. Sebab merujuk kepada kata-kata Aisyah, setelah tersebar cerita fitnah terhadap diri aku ini, Aisyah kata Nabi ni seolah-olah tidak ada angin dah dengan aku. Aku bertanya sepatah, Nabi jawab sepatah. Tanya sepatah, Nabi jawab sepatah. Sebelum tu taklah begitu Rasulullah ni. Sehinggalah bila mana keadaan itu berlaku kepada diri Aisyah, ujian terhadap diri dia, Allah Ta'ala turunkan ayat membersihkan diri Aisyah daripada fitnah tersebut. Jadi pada peristiwa Ifki itu, apa yang kita nampak tentang besarnya Aisyah, dengan batang tubuh dia itu Al-Quran ini turun, dan ayat ini dibaca sehingga hari kiamat. Mana bila jadi ayat Quran dibaca oleh orang sehingga hari kiamat lah. Itu di antara yang besar berlaku pada diri dia. Peristiwa Ifki ni mungkin biasa ustaz-ustaz lain bercerita, dia masyhur kisah ni. Cuma yang paling besarnya terhadap diri Aisyah dalam sejarah Islam, iaitu peperangan Jamal lah. Biasa dengar peperangan Jamal, atau biasa baca kisah peperangan Jamal.
Tak tahu. Tahu tak peperangan Jamal ni di antara kem Madinah, jadi ketua oleh Aisyah, berperang dengan kem Sayyidina Ali. Tahu biasa. Tak biasa baca kisah peperangan Jamal. Ustaz tak pernah cerita. Dia punya kronologian, kisah dia panjang dah. Tak apalah, kita kongsi kisah peperangan Jamal yang mengenai dengan diri Aisyah, iaitu orang yang meriwayatkan hadis yang kita baca. Mungkin mengenai hadis ni kita boleh syarah pada hari yang lain. Dia dalam sejarah Islam, di antara satu-satu sejarah yang paling sedih di kalangan umat Islam, antaranya ialah peperangan Jamal dan peperangan Siffin. Siffin ni di antara Muawiyah dengan Ali. Jamal ni di antara Aisyah dengan Ali. Dia disebut dalam Bidayah wa Nihayah. Ustaz Nazmi Karim ada sini. Dia bercerita, dia kisah sahabat. Kisah sahabat. Kisah Nabi. Sirah. Tak apa. Dia mungkin kalau nak baca jadi pening sikit kalau dengar orang cerita tu. dia lain. Disebut oleh Imam Tabari, sebahagiannya daripada disebut oleh Saif bin Omar. Ini riwayat-riwayat yang kena dengan kita ahli sunnah lah. Dan sebahagian riwayat-riwayat lain ada. Cuma riwayat itu agak menyebelahi pada belah-belah pihak. Kita ahli sunnah tak boleh nak angkat Ali puduh Aisyah dalam hal ni, nak angkat Aisyah puduh Sayyidina Ali, tak boleh. Kesemuanya para sahabat ni Nabi sebut la tasubbu ashabi, jangan kamu cerca sahabat-sahabatku, tak boleh. Cuma orang panggil pertengahan pada kisah ni kita mengambil pengajaran dah, bukan nak kata siapa dia salah tidak dalam hal ni. Dia kisah dia bila berlakunya pembunuhan terhadap Sayyidina Osman. Semua kita tahu Sayyidina Osman mati dibunuh kerana pada waktu tu munculnya geng-geng pemberontak setelah berlaku fitnah terhadap Sayyidina Osman. Jadi ambil situlah, ambil bila Sayyidina Osman mati dibunuh. Kalau nak cerita pada Sayyidina Osman mati berlaku pembunuhan apa semua panjang, takut tak sempat. Bila Sayyidina Osman mati dibunuh, Madinah ni 40 hari lebih tidak ada khalifah. Maka pada waktu itu agak huru-hara lah sedikit dan kelang kabut lah urusan kerajaan Islam dan urusan umat Islam, kerana khalifah tidak ada. Dan kita perlu nampak di zaman Sayyidina Osman ni, Islam ni bukan setakat Madinah dah. Sayyidina Osman telah memerintah empire Islam besar, wilayah-wilayah tu makin besar. Sayyidina Umar di zaman pemerintahan dia buka wilayah Islam, berperang sana berperang sini, takluk sana takluk sini apa semua, wilayah Islam makin besar. Mari zaman Sayyidina Osman, Osman telah memerintah empire dah. Tiba-tiba khalifah mati dibunuh. Maka Madinah 40 hari lebih tidak ada khalifah. Tidak ada khalifah. Maka pada waktu itu agak huru-hara lah sedikit urusan umat Islam dan kerajaan Islam. Maka pada waktu itu kaum muslimin telah memanggil 3 tokoh yang besar untuk mengambil alih jawatan yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Osman. 3 tokoh yang besar dipanggil ini, yang pertamanya Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam dan Sayyidina Ali. Ali ni biasa sinonim lah dengan kita orang Melayu ni, kerana kita tahu keadaan lewa dia apa semua. Tapi walaupun Talhah, Zubair bin Awwam jarang kita dengar nama dia, kita kena nampak dia juga merupakan tokoh yang besar, kerana ketiga-tiga orang ni termasuk di dalam 10 orang yang dijamin masuk syurga oleh Nabi SAW. Dan mereka ketiga-tiga ini mempunyai pengaruh masing-masing pada waktu itu. Maknanya besar belakalah Talhah, Zubair, Sayyidina Ali ni. Jadi bila dipanggil 3 orang ni, pada awalnya jawatan khalifah itu diberi kepada Talhah dan Zubair. Talhah dan Zubair tolak jawatan tu, tak nak.
Bila tak nak, calon yang ada adalah Ali. Maka diberi kepada Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah mengganti tempat Sayyidina Osman. Sayyidina Ali berpendapat, kalaulah aku tak ambil jawatan ini, dibimbang takut-takut makin huru-hara dah di kalangan umat Islam. Sebab 40 hari lebih dah tak ada khalifah. Maka Ali terpaksa mengambil tanggungjawab itu. Sehingga Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia tulis dalam tulisan dia, dia mengatakan Sayyidina Ali mengambil tapuk kepimpinan dalam keadaan yang sukar, kerana pada waktu itu di kalangan umat Islam sudah berpecah dah. Kerana fitnah di kalangan geng-geng pemberontak yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah pada waktu itu. Maka Ali menjadi khalifah. Kerana kita tahu selepas pada Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Bila Ali jadi khalifah, waktu Aisyah tak mari lagi. Bila Sayyidina Ali jadi khalifah, masa berlalu, orang yang membunuh Sayyidina Osman belum lagi ditangkap dan belum lagi dijatuhi hukuman qisas. Bila Sayyidina Ali tak boleh nak buat apa-apa dalam hal ni, maka menyebabkan pada waktu itu juga timbulnya fitnah yang telah dibuat oleh musuh yang mengatakan bahawasanya Sayyidina Ali mungkin terlibat dan Ali telah melindungi orang yang membunuh Sayyidina Osman. Sebab dah jadi khalifah dah, masa berlalu, takapan tak dibuat. Yang mati ni khalifah ni, memerintah empire Islam, mati dibunuh, ganti orang selepas pada tu tak buat takapan. Maka timbullah sakaan orang mengatakan mungkin Ali telah melindungi orang yang membunuh Sayyidina Osman. Sebab kebanyakan geng-geng pemberontak pada waktu itu banyak duduk di Basrah. Di zaman pemerintahan Ali, di zaman pemerintahan Sayyidina Osman, pusat pentadbiran kerajaan duduk di Madinah. Mari Ali jadi khalifah, pusat pentadbiran kerajaan Islam berada di Basrah. Jadi pada waktu tu geng-geng pemberontak yang buat kacau di Madinah sehingga terbunuhnya Sayyidina Osman, mereka ramai lari duduk di Basrah, di tempat Ali. Jadi bila takapan tak dibuat, maka timbullah sakaan mengatakan yang mungkin Ali telah melindungi orang yang membunuh Sayyidina Osman. Dikuatkan lagi sakaan itu bila Ali jadi khalifah, Ali telah berhentikan gubernur-gubernur yang dilantik di zaman Sayyidina Osman. Pada waktu itu Ali telah berhentikan 2 orang gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Osman, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abdullah bin Amir, gubernur Mesir. Sehingga pada waktu itu Al-Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah ni termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran diberi redha kepada mereka, Bai'atul Ridwan. Panjanglah kisah dia. Cuma Al-Mughirah bin Syu'bah, mungkin jarang kita dengar nama dia ni. Al-Mughirah bin Syu'bah Ibnu Abbas masuk menasihati Sayyidina Ali supaya jangan pecat gubernur-gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Osman, jangan. Bimbang takut timbul lagi fitnah terhadap diri kamu dan menguat lagi sakaan orang yang mengatakan kamu ni terlibat wahai Ali. Sayyidina Ali nak pecat 2 orang gubernur ni sebab tak nak timbul dah sangkaan yang mengatakan Sayyidina Osman mengambil kesempatan di atas jawatan khalifah, duk lantik di kalangan kabilah dia je ke jawatan yang tinggi. Jadi sakaan itu Ali nak padamkan, lebih kepada keadilan, nak tutup mulut orang ramai. Maka waktu zaman dia memerintah, dia berhentikan gubernur-gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Osman. Target dia 2 orang ni je lah. Jadi Ali tak guna pakai nasihat Al-Mughirah dengan Ibnu Abbas, dan Ali laksanakan pemecatan itu. Maka makin kuatlah sakaan orang mengatakan Ali mungkin terlibat. Ini fitnah lah, fitnah terhadap Sayyidina Ali. Dia kisah ni dia panggil Tarikhul Fitan, sejarah fitnah di kalangan para sahabat. Sebab tu bahaya persepsi ni. Dia persepsi ni dia orang panggil keadaan berlaku lain,
tapi orang tengok tu lain. Macam cerita orang Arab. Orang Arab ni dia satu hari dia bawa isteri dia duduk menanam, bawa anak perempuan dia duduk menanam kat kebun. Macam kalau kita kat padi dia buat gandum, buat cucuk-cucuk gandum gitulah. Tiba-tiba mari seorang tak kenal lelaki ni buat huduh kepada anak dara dia. Jadi ayah dia tengok, marahlah ayah dia nya. Sebab buat huduh tu waktu dalam kebun tu. Lelaki ni mari kat mana tak tahu, tapi buat huduh pada anak perempuan dia. Jadi ayah perempuan ni marah. Bila marah, ayah dia ni kejar dengan parang tu. Bila kejar dengan parang, orang ni lari sampailah ke masuk dalam kedai apa semua. Sambil dia lari tu, dia cabut pokok yang ditanam, pokok gandum tu. Dia sambil-sambil lari dia cabut, pegang pokok tu, lari. Ayah dia ni kejar dengan parang. Jadi bila lalu ke kawasan kedai apa semua, orang ramai ni tengok, Allah, pokcik ni curi gandum 2-3 tangkai je, kejar orang ni sampai ke bawa parang macam tu. Kalau kita halal je lah orang tu nak cabut, dia tak tahu kisah sebenar. Tapi bila dah berlari begitu kejar, hak ni bawa parang, hak ni di tangan dia tu bawa pokok, jadi orang dia ingat dia curi pokok. Dia tak tahu kisah sebenar kawan ni buat jahat pada anak perempuan dia. Jadi orang panggil persepsi. Maka orang ni bercakap, akhir sekali termakan. Cerita sebenar orang tak tahu. Ini di dunia hari ni. Jadi itu fitnah terhadap Ali. Jadi bila mana tersebar dengan kisah mengatakan Ali telah melindungi orang yang bunuh Osman, maka pada waktu itu Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam masuk berjumpa dengan Ali, mengatakan, wahai Ali, yubayyi'uka ala an tuqima hududallah, kami akan berbai'ah taat setia kepada kamu dengan satu syarat, kamu mesti menunaikan hudud Allah Ta'ala. Kamu tahu kan hudud tu apa dia? Iaitu bunuh balik orang yang membunuh Sayyidina Osman. Talhah tuntut dalam hal ni, Zubair pun tuntut pada Ali. Sehingga Sayyidina Ali kata, tidaklah aku ini jahil lebih daripada kamu, kata Ali, sehingga tak nampak hukum Tuhan tu. Aku nampak. Tapi nak membunuh balik orang yang bunuh Sayyidina Osman, di kalangan kita para sahabat, di hari pembunuhan dia, tak ada seorang yang menyaksikan. Macam mana aku nak buat takapan, kata Ali? Kan aku tersalah tangkap orang pula, kan jatuh hukuman pula, makin huru-hara di kalangan kita. Kita dah lah berkhilaf dah sekarang ni. Salah tangkap apa semua, sebab hari berlaku pembunuhan tak ada seorang pun yang ada di dalam rumah Osman. Jadi tak tahu siapa. Maka lebih baiklah keadaan sekarang ini, Ali kata, aku tangguh hukuman ni supaya di kalangan kita jadi damai dulu. Lalu Ali buat keputusan untuk tangguh. Bila tangguh, menyebabkan umat Islam pada waktu tu berpecah. Sebahagian di kalangan orang sokong pendapat Sayyidina Ali supaya tangguh dalam hukuman ni. Sebahagian umat Islam menyokong pendapat Talhah dan Zubair supaya nak damaikan di kalangan umat Islam pada waktu ini, mesti tangkap orang yang membunuh Sayyidina Osman. Bila umat Islam berpecah pada waktu itu, dan Ali tetap dengan pendirian dia untuk tangguh hukuman ini, maka pada waktu itu Talhah dan Zubair tak boleh nak buat apa, kerana Ali khalifah. Jadi bila tak boleh nak buat apa dalam hal ni, nak desak juga supaya Ali ubah pendirian dia, maka pada waktu itu mereka mencari tokoh untuk nak mengadu dalam hal ni. Siapa tokoh yang ada pada waktu itu? Iaitu isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi menyebabkan Talhah dan Zubair pada waktu itu minta izin dengan Ali nak keluar untuk pergi ke Mekah nak mengerjakan umrah. Kenapa mereka nak pergi ke Mekah tu? Kerana mereka tahu bahawasanya di Mekah itu Aisyah datang buat haji, belum balik lagi. Aisyah duduk di Madinah, tapi oleh kerana dia datang ke Mekah buat haji, jadi dia tahu Aisyah belum balik lagi. Dan orang umat Islam pada waktu tu, selepas pada haji tu, orang duk kerumu Aisyah ni, Ummul Mukminin, isteri Nabi. Daripada mulut dia lah keluarnya hadis-hadis perbuatan Nabi SAW. Jadi Talhah dan Zubair minta dengan Ali nak pergi ke Mekah nak mengerjakan umrah, kerana dia tahu Aisyah berada di Mekah.
Maka mereka pergilah. Mereka cerita bila mana mereka pergi menunaikan umrah, lalu menghadap berjumpa dengan Ummul Mukminin, mengadu hal ni kepada Aisyah. Maka pada waktu itu Aisyah mengatakan, kaum yang jahat telah mencemari bumi Nabi SAW sehingga terbunuhnya imam kaum muslimin yang tak berdosa. Lalu Aisyah baca ayat Al-Quran. Aisyah kata, la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Aisyah kata tidak ada, Allah Ta'ala menyebut tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka, melainkan bisikan itu menyuruh dalam perkara sedekah, menyuruh dalam perkara amal ma'ruf, dan menyuruh dalam perkara islahin bainan nas, mendamaikan di kalangan manusia. Cara nak damaikan di kalangan manusia pada waktu ini, kata Aisyah, mesti tangkap orang yang membunuh Sayyidina Osman dan jatuhi hukuman kepada dia. Kerana mereka inilah telah mencemari bumi Nabi SAW. Bila Aisyah buat pendirian begitu, maka berlakulah gerakan kem Madinah yang keluar beramai-ramai diketuai oleh Aisyah, pergi ke Basrah nak tuntut pada Ali tangkap orang bunuh Sayyidina Osman. Maka waktu inilah munculnya geng Madinah ni. Aisyah keroh ke semua orang, kena keluar beramai-ramai. Sebab persepsi yang buruk tu dah sampai dah kepada orang Madinah bahawasanya Ali begini-begini. Nak minta penjelasan, hubungan terhad. Dulu mana ada telefon apa semua. Nak penjelasan itu mesti kena jumpa depan-depan. Nak tengok dalam berita khalifah berucap, berita tak ada, TV pun tak ada. Hubungan terhad. Menyebabkan keluarnya geng-geng Madinah diketuai oleh Aisyah, Talhah, Zubair. Mereka pergi ke Basrah nak tuntut pada Ali supaya tangkap orang bunuh Sayyidina Osman. Maka keluarlah geng-geng Madinah. Ramai ni, ribu di belakang Aisyah. Sebahagian mereka bersenjata. Bila mana mereka keluar, dalam perjalanan tu, sampai di satu tempat yang dinamakan Hawab. Tempat ni, Hawab ni satu tempat yang dinamakan mata air Bani Amir, yang dinamakan Hawab tempat ni. Bila sampai di Hawab tu, dalam perjalanan nak pergilah, sampai di situ, tiba-tiba Aisyah terdengar anjing ni saluk dia. Bila dia dengar anjing ni saluk dia, maka Aisyah teringat pesanan Nabi SAW. Nabi pernah pesan dulu kepada isteri-isteri dia. Nabi kata, ayyatukum tambahu alaiha kilabul hawab. Nabi kata, ada di kalangan kamu ni, kamu di sini bukan umat, kamu di sini maknanya isteri-isteri Nabi. Nabi pesan pada isteri-isteri dia, Nabi kata, ada di kalangan kamu ni yang suatu hari nanti akan disaluk oleh seekor anjing di Hawab. Isteri-isteri lain tak keluar, ambil langkah berkecuali duduk rumah masing-masing. Kecuali Hafsah, pada awalnya nak ikut juga Aisyah. Hafsah binti Omar. Jadi Hafsah bila dia nak keluar juga, dinasihati oleh adik dia Abdullah bin Omar, Ibnu Omar, kakak jangan terlibat dalam hal ni. Menyebabkan Hafsah tak keluar, duduk kat rumah. Jadi Aisyah seorang isteri Nabi yang ambil peranan dalam hal ni. Tiba sampai di Hawab, Aisyah dengar anjing ni saluk dia, teringat Nabi sebut dulu. Maka Aisyah kata, aku kena patah balik, aku tak boleh nak keluar, kata Aisyah, kerana teringat pesanan Nabi SAW. Kena batalkan hasrat ni, kata Aisyah. Bila Aisyah buat keputusan untuk patah balik kerana teringat pesanan Nabi tu akan ada di kalangan isteri dia akan disaluk oleh seekor anjing di Hawab, maka menyebabkan Talhah dan Zubair mengatakan, wahai ibu, kalaulah ibu batalkan hasrat ini, maka habislah rancangan kita. Tak terbelalah darah Uthman bin Affan. Mudah-mudahan kerana batang tubuh ibu ni, peranan ibu ni, Allah Ta'ala damaikan di kalangan kita seperti mana dulu-dulu, kata Talhah dan Zubair. Kalau ibu batalkan hasrat ni, habis rancangan kita. Menyebabkan Aisyah tukar balik fikiran, keluar juga, teruskan perjalanan. Bila teruskan perjalanan sampai di Basrah. Bila sampai di Basrah, ramai ni geng Madinah ni, ribu di belakang. Sehingga dapat diketahui oleh pihak Sayyidina Ali
bahawasanya geng Madinah telah sampai ke Basrah dengan begitu ramai diketuai oleh Ummul Mukminin. Maka pada waktu itu Abdullah bin Salam, sahabat daripada Yahudi itu, asal Yahudi, jadi sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Salam, Al-Hasan bin Ali, anak pada Sayyidina Ali sendiri, Abu Musa al-Asy'ari, masuk menasihati Sayyidina Ali supaya jangan hantar wakil untuk pergi berjumpa dengan geng Madinah, jangan. Dibimbang takut-takut berlaku pertempuran di kalangan kita. Nasihat supaya Ali jangan bergerak, duduk sini, biar mereka mari ramai-ramai tu biar. Sayyidina Ali kata tak boleh, aku khalifah, aku perlu ada pendirian aku dan tindakan daripada aku. Perlu hantar wakil untuk pergi berjumpa dengan Ummul Mukmin, tanya hasrat dia. Sehingga Abu Musa Asy'ari, Abdullah bin Salam, mereka mengatakan, kamu nak hantar wakil untuk pergi berjumpa dengan Ummul Mukmin ini tujuan apa? Nak hantar mereka, tak sempat bertanya kalau bertempur macam mana. Sayyidina Ali kata tak boleh, yang datang tu bukan cala-cala orang, isteri Nabi tu, Aisyah, kena hantar wakil pergi bertanya. Lalu mereka mengatakan, kalau hantar wakil tak sempat bertanya, bertempur dulu macam mana? Kalau bertempur, pertahankan diri, kata Ali, jangan lawan mereka, kerana mereka tu diketuai oleh Ummul Mukminin. Menyebabkan Ali tak dengar nasihat ni, Ali hantar 2 orang wakil untuk pergi bertanya kepada Aisyah hasrat apa dan tujuan apa mereka datang beramai-ramai ke Basrah. Sebahagian mereka ni bersenjata. Lalu Ali hantar Imran bin Husain, Osman bin Hunayf. Ni 2 orang sahabat ni Aisyah kenal. Ali hantar sebagai wakil. Sehingga Imran bin Husain dan Osman bin Hunayf pergi berjumpa, mengatakan, wahai ibu, kerana apalah ibu ni datang daripada jauh sehingga sampai ke sini, yang sepatutnya tempat ibu tu duduk di Madinah. Ibu sanggup sampai ke sini, tujuan apa dan hasrat apa? Sehingga Aisyah menyebut, Aisyah kata, setiap pergerakan aku ni diketahui oleh kesemua anak-anak aku, kata Aisyah. Maknanya orang mukmin lah. Dan Aisyah baca ayat tadi, tidak ada kebanyakan kebaikan-kebaikan kepada tidak ada kebaikan dalam banyak bisikan-bisikan mereka. Mereka bisikan itu menyuruh dalam perkara sedekah, menyuruh dalam perkara amal ma'ruf, menyuruh dalam perkara islahim bainan nas, mendamaikan manusia. Nak damaikan di kalangan kita pada waktu ini, kata Aisyah, perlu tangkap orang yang bunuh Sayyidina Osman. Kalau mu tanya pada Talhah, Aisyah kata sama juga hasrat. Tanya kepada Zubair, sama juga hasrat dia. Tanya orang di belakang, begitulah hasrat mereka. Aisyah suruh juga Ali tangkap. Lalu 2 orang ni balik bercerita pada Ali. Ibu mengatakan begini. Ali kata baik, kalau nak tangkap nak buat macam mana? Lalu hantar pula seorang wakil, Al-Qa'qa' bin Amr, untuk pergi bertanya, macam mana kalau nak tangkap? Aisyah kata tangkaplah, buatlah, maknanya operasi lah, siasat. Al-Qa'qa' bin Amr kata baik, nak tangkap, sekarang ini ibu berada di bumi Basrah. Di Basrah ni, kesemua kita ni tahu bahawasanya ada seorang yang terlibat di hari pembunuhan terhadap Sayyidina Osman, iaitu Khurqub bin Zuhaid. Dia ni ketua kabilah dia ni ramai. Baik, ibu boleh pergi tangkap tak dia? Kerana dia disyaki terlibat. Aisyah kata kalau nak tangkap Khurqub bin Zuhaid ni, habis kita akan bertempur, kerana dia dilindungi oleh kabilah dia. Maka Al-Qa'qa' bin Amr kata, begitulah kepada Ali, nak laksanakan hukuman ni bukan senang bagi Ali. Lebih baiklah kita semua ini bersatu dan sokonglah Ali, biarlah dia yang menggerakkan segala kerja dia, kerana dia ni khalifah. Kita orang bawah bagi sokongan pada Ali kerana dia khalifah. Pendek ceritanya kita 145 dah. Pendek ceritanya, bagi penerangan apa semua, menyebabkan geng Madinah baru faham keadaan Ali, nak cerita begitu payah nak buat tangkapan. Jadi mereka fahamlah, maka redalah perbalahan itu. Aisyah pun berucap kepada geng Madinah, kita telah faham dah sebenarnya keadaan Ali apa semua, bukan senang dalam hal ni nak buat apa. Jadi kita sekarang ini perlu beri sokongan pada Ali, biar dia laksanakan tugas dia sebagai khalifah. Maka redalah di kalangan geng Madinah. Sayyidina Ali pun berucap pada geng-geng dia di Basrah, mengatakan kami telah berbincang dan bermesyuarat dah,
bagi penerangan kepada pihak Madinah dan jadi diketuai oleh Aisyah itu mereka faham keadaan kita, maka di kalangan kita sudah damai dah. Tak ada dah khilaf dari sudut membela darah Saidina Osman. Tak berbalah dah. Damai. Bila dah dua-dua puas hati dah, maka geng Madinah buat keputusan untuk nak balik. Oleh kerana Basrah ni nak balik ke Madinah ni jauh. Bila geng Madinah ni balik, dah puas hati balik dalam keadaan puas hati dah, tahu dah penjelasan Saidina Ali. Sampai di satu tempat nak keluar daripada Basrah, Aisyah kata kita bermalam di sini. Kerana perjalanan sangat jauh, maka bermalam di situ. Jadi geng-geng pemberontak yang ada ni, hak menyelinap masuk duduk dalam pasukan Ali. Imam Tabari kata musuh dalam selimut duduk dalam tentera Ali ni seramai 2,500 orang. Jadi ketuai oleh Abdullah bin Sabah pada waktu itu, pengasas gerakan Syiah. Abdullah bin Sabah kata yang sebenarnya kita bunuh Saidina Osman, nak suruh berlaku pergaduhan di kalangan para sahabat, berperang di kalangan mereka. Tiba-tiba bunuh Osman, tak berperang mereka ni. Bibit perbalahan tu berlaku dah, tapi boleh damai balik. Tak berbalah, tak berperang pula. Maksud kita bunuh nak suruh berperang. Jadi tak boleh, kena buat sesuatu kata mereka. Maka adalah cadangan di kalangan musuh untuk nak suruh mereka berperang kali ini. Kita kena bunuh khalifah yang seterusnya. Mereka rancang untuk nak bunuh Saidina Ali pula. Sebab kalau kita bunuh Ali di saat ini, sakaan mereka ini akan mengatakan pihak Madinah yang membunuh. Kalau Abdullah bin Sabah kata ni tak boleh, ni kerja gila ni. Kita duduk nak masuk dalam tentera Ali, tiba-tiba nak bunuh ketua dia. Sudah tentu mereka akan tahu kita dan kita akan dibunuh juga selepas daripada tu kerana mereka ni lebih ramai. Maka Abdullah bin Sabah kata kita buat beginilah. Sebahagian di kalangan tentera kita buat serangan hendak. Mana serangan hendak di kem Aisyah yang bermalam tu. Sebahagian di kalangan kita juga serang kem Saidina Ali. Dan serangan itu dibuat secara serentak. Bila mana mereka serang kem Aisyah, pada malam tu juga mereka serang juga kem Saidina Ali. Serangan itu dibuat secara serentak. Bila pihak Madinah yang bermalam di luar daripada Basrah itu dapat serangan tersebut, maka mereka menyangka serangan ini mungkin datang daripada pihak Saidina Ali. Tak ada orang lain dah. Yang mungkin mereka tak puas hati kerana kita desak supaya tangkap orang bunuh Saidina Osman. Kem Saidina Ali ni juga dapat serangan tersebut, maka mereka menyangka serangan ini mungkin datang daripada pihak Aisyah. Yang mungkin mereka berpura-pura berpuas hati dengan penjelasan kita, maka buat-buat balik, tiba-tiba dalam perjalanan balik patah balik ke tempat kita dan buat serangan ini. Bila sangkaan begitu di antara kedua pihak, maka berlakulah sejarah yang menyedihkan di dalam Islam, iaitu peperangan Jamal di antara kem Aisyah dan kem Saidina Ali. Masing-masing tak boleh nak kawal tentera mereka dah. Ali tak boleh nak kawal tentera mereka kerana timbul kemarahan sebab mengatakan geng Madinah yang menyerang mereka. Kem Aisyah yang diketuai oleh Aisyah sendiri pun tak dapat nak kawal dah tentera orang-orang di belakang yang ribu ni, kerana mereka marah mengatakan pihak Ali menyerang mereka. Maka bertempur sesama umat Islam pada waktu itu. Dalam peperangan ini mati ramai di kalangan umat Islam. Dan yang paling menyedihkan dalam peperangan ini, Talhah mati, Az-Zubair bin Awwam mati. Dua orang sahabat yang besar, yang sepatut nama besar seperti mana mereka ni syahid dalam mempertahankan Nabi SAW, tetapi telah mati berperang sesama umat Islam. Talhah mati. Disebut dalam Bidayah wa Nihayah, Saidina Ali duk pantau di kalangan tentera dia apa semua, tak boleh nak buat apa, bertempur dah ni. Ali naik kuda, tengah-tengah naik kuda ni tiba-tiba nampak mayat Talhah yang tersembam di atas pasir. Talhah ni di antara orang yang terawal memeluk Islam. Kalau kita baca sirah, waktu zaman penindasan Quraisy duk seksa di kalangan para sahabat, Talhah adalah orang yang diikat bersama dengan Abu Bakar ketika di zaman penindasan oleh Quraisy. Sebab tu Talhah ni disebut sebagai kembar kepada Abu Bakar, kerana pada awal Islam tu dia diikat melalui belakang sama belakang tu diikat oleh Quraisy, dijemur di tempat panah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Talhah yang sebelum berlaku pertempuran nampak duk termenung senyap sayu dah muka dia. Tiba-tiba orang tanya pada Talhah, wahai Talhah, kerana apa nampak berduka cita? Talhah mengatakan kunnan yadan wahidah ala man siwana.
kita yang dahulu ni bagaikan satu tangan yang sama menentang musuh-musuh kita. Tapi pada hari ini, kata Talhah, kita ini bagaikan dua bukit yang besar akan bertempur di antara satu sama lain. Namun tidak ada apa-apa pilihan bagi diriku melainkan sehingga ditumpahnya darahku ini demi membela darah Uthman bin Affan, kata Talhah. Kena bertempur. Bertempur, mati Talhah dalam peperangan tu. Jadi Ali tengok mayat Talhah tersembang. Ali berhenti kuda, Ali angkat mayat Talhah. Tengok mayat Talhah, sapuh pasir di muka dia. Begitu sedih dan menangis Ali. Lalu Ali mengatakan, Ya Aba Muhammad. Gelaran Talhah bin Ubaidillah ni Aba Muhammad. Ya Aba Muhammad, ya'izzu alayya an araka majdulan tahta nujumis sama', kata Ali. Ilallahi ashku ajzi wa bajri. Ya laitani mittu qabla hazal yawm bi 20 sanah. Ali kata, wahai Aba Muhammad, betapa beratnya perasaan aku ini melihat kamu telah dibunuh di bawah bintang-bintang langit. Ilallahi ashku ajzi wa bajri. Kepada Allah lah aku mengadu betapa lemahnya diriku ini. Alangkah indahnya kalaulah aku ini mati 20 tahun yang lalu supaya aku tak terlibat dengan fitnah ni, kata Ali. Tengah-tengah duk sedih pangku mayat Talhah, tiba-tiba datang tentera, seorang tentera Ali. Mari seorang tentera Ali bagi tahu, ya Aba Hasan, ayah kepada Hasan, ubashiru qataltu Zubair. Aku nak bagi khabar gembira kepada kamu, kita ni tentera Ali telah membunuh dah Zubair bin Awam. Tengah duk sedih Talhah ni, duk paku mayat Talhah, duk menangis Saidina Ali ni. Tiba-tiba orang mari bagi tahu telah bunuh dah Zubair bin Awam. Dapat pula khabar gembira, khabar daripada mereka ini mengatakan Zubair telah mati dibunuh dah. Bila Ali dengar begitu, Ali bangun, Ali mengatakan, ubashiruka binnar. Mukhabarkan kepada aku dengan khabar gembira kerana membunuh Zubair bin Awam. Aku khabar balik khabar gembira kepada kamu dengan neraka Allah Ta'ala, kata Ali. Sehingga tentera dia kata, kenapa neraka pula wahai Ali? Kami berperang bertempur ni sehingga bunuh Zubair bin Awam kerana mempertahankan kamu. Takkan kami ke neraka pula? Ali kata, tak ada, tempat kamu ke neraka Allah Ta'ala. Kerana aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, basyiru qatala ibnu Safiyah bin nar. Nabi sebut dalam hadis, khabarkan kepada orang yang membunuh anak Safiyah, ibnu Safiyah. Safiyah ni anak Safiyah ni Zubair bin Awam lah. Nabi sebut dah dulu. Nabi kata, basyiru qatala ibnu Safiyah bin nar. Khabar kepada orang yang membunuh anak Safiyah dengan neraka Allah Ta'ala. Jadi membagi tahu bahawa semua telah membunuh Zubair. Aku sebut hadis ni kerana Nabi suruh bagi tahu. Adalah ubasyiruka binar. Aku khabar pula dengan khabar gembira kepada kamu dengan neraka Allah Ta'ala, kata Ali. Kamu bunuh orang yang disebut oleh Nabi. Nabi kata, likulli nabiyyin hawariya wa hawari az-Zubair. Nabi kata, setiap di kalangan Nabi-Nabi ni ada pengawal dia. Pengawal aku adalah wahawari, pengawal aku adalah Az-Zubair bin Awam. Orang yang disebut oleh Nabi begini, kamu telah bunuh. Tiba-tiba mari seorang lagi, tentera dia, bawa pedang Zubair. Ya Abu Hasan, ni sebagai bukti yang kami telah bunuh dah Zubair bin Awam ni. Ni pedang dia. Saidina Ali tahu pedang Zubair tu. Lalu Saidina Ali ambil pedang tu dalam keadaan menangis. Saidina Ali mengatakan, pedang inilah yang dahulunya telah banyak menghilangkan duka cita di wajah Rasulullah, kerana tuan empunya pedang ini banyak berperang bersama dengan Nabi, membela Nabi SAW. Tapi duka cita pada hari ini, kata Ali, tuan empunya pedang ini telah mati dibunuh oleh pasukan Ali. Ali menangis, Aisyah pun menangis dalam hal ini kerana kematian Zubair dan Talhah dalam peperangan ini. Sehinggalah Ali ambil Aisyah hantar balik ke Madinah. Dari riwayat mengatakan Aisyah menangis kerana kesedihan pada waktu itu sehingga basah pakaian dia, kerana dia mengenang telah melanggar arahan Nabi SAW supaya keluar, tak keluar daripada hawat yang disaluk di anjing itu. Jadi pada kisah ni tidak ada siapa yang salah dalam hal ini. Cuma kalau ditanya kepada Aisyah tujuan apa mereka keluar itu, tujuan dia sangat baik kerana nak mendamaikan di kalangan umat Islam, nak membela darah Uthman bin Affan. Tapi terjadi begitu di dalam sejarah. Dalam hal ni
Tak boleh nak kata siapa yang betul, siapa yang salah dalam hal ni. Kerana semua yang terlibat nama-nama besar ini orang yang dijamin oleh Nabi SAW ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ni kita tak boleh nak itu apa semua. Cuma pengajaran tu kita ambil bahawasanya berbalah ni sesama umat Islam yang sepatut bersatu di atas kalimah la ilaha illallah, tiada manfaat yang besar. Macam lesung lah, adu dengan lesung duk bertumbuk, hak kenyanya ikan. Mok-mok dulu adu dengan lesung ni berkawan, tapi ada ketika dia bertumbuk, ambil kunyit, ambil garang, duk tumbuk. Hasil hak tumbuk kunyit dan garang tu, lesung pun tak boleh, alu pun tak boleh. Orang sapu kat ikan untuk goreng. Dahlah ikan hak utuh. Maknanya mereka menangis kerana pada waktu itu tersedar bahawa dimainkan oleh musuh. Itu disebut tarikhul fitan. Ini sejarah yang besar lah yang berlaku pada diri Aisyah. Dan selepas daripada tu Aisyah mengambil langkah berkecuali dan banyaklah hidup dia itu berpuasa sehingga wafatnya Aisyah. Aisyah ni meninggal, ada riwayat kata 66 tahun, ada mengatakan 80 lebih. Dia mengatakan ditanam di baket. Aisyah radhiyallahu anha. Lewat dah kita ni. Setakat tu dulu dan insya-Allah kita akan sambung balik kisah ni sedikit, kemudian akan huraikan tentang hadis yang kita baca. Sekalian tu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.